Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 April 2023 bersama saya Prasad. Bersatu memfailkan permohonan kebenaran mahkamah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang tidak mengkosongkan 4 kerusi parlimen di Sabah. Dalam permohonan yang difailkan pada 17 April di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, parti itu memohon pengisytiharan bahawa kerusi Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang yang disandang oleh bekas ahli Parlimen Bersatu sudah dikosongkan. Bersatu memfailkan permohonan kebenaran mahkamah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang tidak mengosongkan 4 kerusi parlimen di Sabah. Dalam permohonan yang difailkan pada 17 April di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, parti itu memohon perisytiharan bahawa kerusi Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang yang disandang oleh bekas ahli Parlimen Bersatu sudah dikosongkan. Memetik berita harian, ia menamakan Johari dan 4 ahli Parlimen terbabit iaitu Ahli Parlimen Papar Armizan Muhammad Ali, Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan, Ahli Parlimen Ranau Jonathan Yassin dan Ahli Parlimen Sipitang Mat Bali Musa sebagai 5 responden. 4 ahli parlimen itu bertanding atas tiket GRS pada PRU 15 lalu, manakala Bersatu adalah sebahagian daripada GRS. Bersatu bagaimanapun digugurkan sebagai ahli gabungan itu selepas pilihan raya. Dalam surat kepada Bersatu pada 16 Januari lepas, Johari berkata 4 bekas anggota Bersatu itu tidak perlu mengosongkan kerusi kerana mereka sudah memberikan penjelasan berhubung perkara itu. Dalam permohonan kebenaran itu, Bersatu memohon perisytiharan untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat tersebut. Selain itu, parti berkenaan juga memohon perisytiharan bahawa 4 ahli parlimen terbabit sudah berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat mengikut perkara 49A Perlembagaan Persekutuan dan memohon perintah supaya Johari mengesahkan berlakunya kekosongan luar jangka bagi semua kerusi parlimen berkenaan. Bersatu turut memohon perintah supaya Johari memaklumkan SPR mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari dari perintah terbabit. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin disebut bakal bertanding di salah satu kerusi DUN di bawah kawasan Parlimen Sungai Buloh. Memetik utusan Malaysia, ini berlaku sekiranya Khairi menerima tawaran Bersatu untuk menyertai parti itu sebelum PRN akan datang. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin disebut bakal bertanding di salah satu kerusi DUN di bawah kawasan Parlimen Sungai Buloh. Memetik utusan Malaysia, ini berlaku sekiranya Khairi menerima tawaran Bersatu untuk menyertai parti itu sebelum PRN akan datang. Seorang pemimpin kanan PAS Selangor berkata nama Khairi, walaupun tiada dalam senarai PAS, mungkin termasuk di bawah Bersatu. Sebelum ini dilaporkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menawarkan Khairi bertanding dalam PRN akan datang jika menyertai Bersatu. Menurut Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris, tawaran itu dibuat apabila bekas Menteri Kesihatan itu melawat Muhyiddin selepas dipecat dari UMNO. Khairi bagaimanapun tidak menjawab tawaran itu dan meminta sedikit masa untuk membuat keputusan. Terdapat 3 kerusi DUN di bawah kerusi Parlimen Sungai Buloh iaitu Bukit Lanjan, Kota Damansara dan Paya Jaras. Pada PRU 15, Khairi bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh mewakili BN tetapi tewas kepada R. Ramanan dari PH. Semalam, bekas Menteri Besar Perlis Syahidan Kasim memberi bayangan mungkin akan terlibat dalam misi PN untuk menawan Selangor. Syahidan dikatakan sudah turun ke Semenyih beberapa kali. Berita seterusnya, Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badlisha berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Kedah esok. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, Kerajaan Persekutuan menjunjung kasih atas limpah perkenan baginda yang sudi mencemarduli menghadiri majlis berkenaan.
Sultan Kedah Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Kedah esok. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata Kerajaan Persekutuan menjunjung kasih atas limpah perkenan baginda yang sudi mencemar duli menghadiri majlis berkenaan. Dalam satu kenyataan, Fahmi berkata keberangkatan baginda pastinya akan menambah lagi seri rumah terbuka anjuran kerajaan perpaduan tersebut. Ia sekaligus menurut Fahmi akan memberi peluang kepada rakyat Kedah untuk meraihkan Aidilfitri bersama-sama ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku. Majlis itu akan diadakan bermula 10 pagi hingga 2 petang bertempat di Hotel Raya Alo Seta. Sebelum ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjemput orang ramai untuk hadir ke rumah terbuka bersamanya di 6 lokasi bermula di Kedah esok. Sementara itu, portal Berita Harian melaporkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor akan menghadiri rumah terbuka tersebut bagi mengiringi Sultan Kedah. Perkara itu disahkan Setiausaha Akhbar kepada Menteri Besar Muhammad Mat Yakim hari ini. Dalam hari itu, kira-kira sehari sebelum berlangsungnya Rumah Terbuka Malaysia Madani di Alo Setar, Sanusi memberi kenyataan menasihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai pentadbiran di Putrajaya. Menurut Menteri Besar Kedah itu, dalam kerajaan sekarang, Anwar seperti memberi tempat kepada pihak tertentu yang digelar sebagai Little Napoleon. Memetik portal Berita Harian, Sanusi berkata merekalah yang menjadi punca hubungannya dengan Perdana Menteri menjadi keruh. Menegaskan pandangan itu diberikan secara ikhlas, Sanusi berharap tiada pegawai di Pejabat Perdana Menteri yang menjadi Little Napoleon. Pada masa yang sama, Sanusi menegaskan tidak akan mengizinkan Little Napoleon berada di dalam pentadbirannya di Kedah. Secara jujur, Sanusi berkata dia ikhlas bercakap mengenai perkara itu dan berharap Perdana Menteri dapat mendengar nasihatnya serta menukar pegawai yang tidak sesuai. Tanpa memberikan bayangan lanjut mengenai Little Napoleon yang dimaksudkannya, Sanusi juga memberitahu dirinya tiada sebarang masalah dengan Anwar. Sementara itu, Anwar yang ditemui pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Sungai Buloh enggan mengulas lanjut. Tak apalah, saya selama ini pun tak pernah jawab di Kedah dan kita pernah pergi Kedah biar keadaan tu agak tenang sedikit. Ini silaturahim bulan Ramadan, bulan Syawal. Jadi saya ambil sikap begitu. Saya tidak jawab. Sementara itu, kerajaan menganggap Sanusi sebagai biadab dan gagal mengawal tingkah laku sebagai ketua kerajaan negeri. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata sangat tidak wajar pemimpin PAS terbabit mencadangkan pegawai Perdana Menteri ditukarkan hanya kerana menganggap ada Little Napoleon di situ. Menurut Saifuddin, untuk memulihkan ketegangan di antara kerajaan negeri dan Putrajaya, Sanusi sepatutnya menghentikan perbuatan menyalahkan orang lain. Memetik Malaysia Kini, Saifuddin menegaskan Sanusi adalah individu sebenar yang menimbulkan masalah apabila mereka reka tuduhan tidak benar. Saifuddin memberi contoh seperti insiden tidak dijemput ke mesyuarat Majlis Keuangan Negara sedangkan jelas Sanusi turut hadir kerana dijemput. Bahkan, kata Saifuddin, Sanusi biadab apabila mencadangkan pegawai Perdana Menteri ditukar sedangkan menurut Saifuddin, Sanusi yang harus menjaga tingkah laku ketika hadir mesyuarat yang melibatkan rahsia negara. Tambah, Setiausaha Agung PKR itu lagi, hanya dengan cara itu hubungan yang harmoni di antara Kerajaan Kedah dan Putrajaya dapat dibentuk. Hubungan di antara Sanusi dan Anwar dilihat tidak baik dan ia lebih ketara selepas terbentuknya Kerajaan Pusat selepas PRU ke-15 pada November tahun lalu. Melalui klip video pendek yang ditularkan, Sanusi juga pernah dilihat bercerita secara terbuka mengenai apa yang berlaku dalam mesyuarat membabitkan dia dan Anwar serta pegawai kanan kerajaan. Anwar malah mengemukakan saman RM10 juta ekoran ucapan dibuat Sanusi semasa kempen menjelang PRU ke-15 di Tambun pada 13 November 2022. Sebelum ini, media melaporkan pengarah pilihan raya PN itu mendakwa dia tidak menghadapi sebarang masalah dengan Anwar, sebaliknya hubungan mereka terjejas oleh peranan Little Napoleon yang berada di Pejabat Perdana Menteri.
Kenyataan itu dibuat menjelang berlangsungnya Rumah Terbuka Malaysia Madani yang menyaksikan Anwar dan pemimpin kerajaan berkunjung ke Alor-Setar esok. Dalam perkembangan yang lain, Anwar menggesa kumpulan hak asasi manusia Suaram supaya lebih objektif dalam mengkritik pentadbirannya berhubung pelaksanaan reformasi dan dasar di negara ini. Anwar mengulangi komitmen kerajaan untuk melindungi hak asasi manusia dan menggesa Suaram untuk memberi masa kepada kerajaan serta menantikan sidang parlimen seterusnya untuk reformasi. Memetik iCert sebagai kesilapan politik, Anwar menasihatkan Suaram supaya belajar daripada pengalaman dan tidak mudah menghakimi langkah kerajaan dalam melaksanakan reformasi. Yeah, I mean, okay, I listen, and then we have done done away with mandatory death sentence, which is a major thing. So I would advise Suaram to be more supportive or at least be, should I say, objective in their criticism. In 4 months, you don't change the country's laws. And if I follow them, fine, then I will lose all the state elections. So I think we need to calculate and first understand, we are not dealing with 40 elites in Kuala Lumpur. We are dealing with the rakyat. We have seen the blunder about iCert. You want to push through an agenda, you assume everybody understand, you don't explain to the Malay base, the rural heartland. So it's important that they also realize that this government is the government that must represent all rakyat. What do we need to do? We are committed to the issue of human rights, and we have done, measures. And in the institutional reform, we have taken measures, and every single legislation we look at. But you have to give time. Look at the next session. So to pass judgment in a hasty manner, I don't think it's also wise. Because they should at least also listen. I mean, I would advise them strongly to learn from the experience of how we dealt with iCert, which is a total political blunder. Not because of the law per se, but because of the arrogance of power, assuming everybody must support us without even taking a serious attempt to explain to the masses. Mengulas saranan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim supaya kerajaan menggunakan dana parti atau peribadi, Anwar berkata semua kerajaan akan melakukan majlis untuk rakyat. Pandangan pribadi dia, kita ambil juga ini. Kerajaan buat, di mana-mana pun kerajaan buat. Semua kerajaan buat untuk rakyat. Bukan bazir, bagi makan rakyat. Bukan bagi saya lah, bazir, tidak bazir. Kalau kita buat untuk pribadi, untuk keluarga, itu buat pribadi je lah. Kalau kita bagi untuk rakyat, untuk kerajaan jauh lebih murah buat di Alor-Setar daripada buat di Putrajaya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Prasad untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.